Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni 99 usul dirayah hadis, satu panduan mudah untuk mengesan hadis dhaif dan maudhu', jilid 1 oleh Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf. Kita masuk bincang panjang lebar iaitu usul yang ke-19, iaitu hadis-hadis tentang kelebihan mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kelebihan perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun hadis yang sahih, bahkan tidak ada satu pun yang dhaif. Semuanya maudhu' dan semuanya palsu, semuanya maudhu' atau palsu dah. Jadi hadis tu banyak dah. Dalam kitab kita baca ni Madarijus Su'ud. So ada lepas tu kitab An-Ni'matul Kubra Al-Alam fil Maulid Sayyidil Waladil Alam, yang ada kitab yang hampir sama dengan kitab Ibn Hajar Al-Haytami. Sebenarnya kitab berlain dah didustakan ke atas nama Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Tu pun banyak juga hadis-hadis palsu mengenai kelebihan sama menyambut Maulidur Rasul dah. Tu hadis palsu belaka dah. Cuma perbincangan panjang pula ialah kekeliruan dan salah faham tentang dalil-dalil umum yang digunakan untuk berhujah mengadakan disyariatkan atau ada lebih, ada fadail, ada kelebihan untuk menyambut Maulidur Rasul dengan dalil-dalil umum dah. Banyak pula berhujah dengan dalil umum untuk menjustifikasikan perkara khusus iaitu Maulidur Rasul. Jadi jawapan yang panjang dan kita bincang panjang dan kita bincang siapakah pengasasnya, iaitu daripada kerajaan Fatimiyah. Sebagaimana Mufti Mesir kata Syekh Muhammad Bakhit, iaitu Syekh khalifah atau pemerintah lah, mungkin khalifah dia, raja dia Al-Mu'izz li dinillah. Kerajaan khalifah Fatimiyah lah. Dia lah yang pengasas pada 362 dan keselepas je lah. Lepas tu dari kalangan Syiah, dia start mula-mulanya sambutan Maulidur Rasul bukan 4 mazhab, tak wujud lagi masa 4 mazhab, tapi diwujudkan oleh Syiah, kerajaan Syiah. Dan kerajaan Ahlussunnah ni pada tahun 930 Hijrah. Maknanya Hijrah lebih lah, 930 Hijrah sebelum tu lah. Iaitu oleh Raja Muzaffar. Apa kita bincang panjang hak tu, hari tu lah tentang pengasas di segi Ahlussunnah tahun 900 Hijrah lebih dah. Sebab itu kitab-kitab sebelum tu tak pernah membincangkan Maulidur Rasul, kan tak wujud lagi. Dia wujud di kalangan Ahlussunnah pada 900 Hijrah lebih-lebih lah, hingga 930 Hijrah meninggalnya Syekh Raja Muzaffar. Okey, lepas tu kita nak sama balik kitab kita ni. Komentar ke sebelah dia. Semenjak perayaan Maulid dan sambutan Maulid diwujudkan pada permulaan abad ke-7 Hijrah. Tadilah 930 Hijrah kita dah. Sehinggalah ke hari ini para ulama berbelah bahagi mengenainya. Ada yang mengharuskannya, ada yang memandang ia sesuatu yang elok, yang ini bid'ah hasanah. Dan ada pula bahkan berpendapat ia sunat. Ada juga ulama ahli sunnah jemaah ni anggap ia sunat dah. Sementara segolongan besar ulama pada pula dari awal lagi menghukumnya sebagai bid'ah tercela. Sebenarnya ramai hak kata bid'ah tercela. Kalau kita perhati Maulid, kita lama lah, hak baru ni lain dah. Ulama ahli sunnah jemaah banyak kan kata bid'ah tercela dah. Dengan sebab cara sambutan Maulid yang senantiasa berkembang mengikut zaman dan terus-menerus berubah-ubah bentuknya dah. Maka hukum yang diberikan oleh para ulama terhadapnya juga turut berubah-ubah dan kelihatan tidak tetap. Ada orang yang di peringkat awalnya diketahui sebagai mengharuskan sambutan Maulidur Rasul ni dengan syarat-syarat tertentu dia. Tapi kemudian mengharamkannya setelah mengetahui adanya tokok tambah dalam amal Maulid. Mula kata boleh, lepas tu kata tak boleh pula, haram pula dah. Sebab apa ada tokok tambah dah? Pasal benda yang direka-reka ni benda dia boleh ditambah ikut suka dah. Sehingga benda-benda karut pun masuk. Jadi mula tu kata boleh, lepas tu kata haram pula. Gitulah ulama ni. Di bawah ini dikemukakan sebahagian daripada pandangan para ulama yang menolak dan membantah amal Maulid dari dahulu sampai sekarang. Ya dulu lagi, bukan sekarang, bukan ni saja, bukan dulu saja, tapi dahulu hingga sekarang. Pertama, Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnati meninggal 790 Hijrah. Asy-Syatibi ketika menyebut tentang bid'ah telah menulis begini.
Minha iltizamul kayfiyati wal hayatil al-mu'ayyanah kadzikri bihayatil ijtima'i ala sawti wahidin wattikhadhu yamin wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam 'aidan wa ma ashbaha dhalika. Bermasuk sesetengah ulama amalan menjadi bid'ah dengan sebab ia dilakukan secara tetap menurut cara dan menurut kaifiat tertentu. Jadi bid'ah. Sebenarnya tak ada masalah, ibadah umum. Tapi apabila mesti buat dengan cara tertentu ataupun diritualkan dengan cara tertentu, ia jadi bid'ah. Seperti berzikir secara kumpulan dengan serentak mengungkapkan ucapan yang sama, menjadikan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hari perayaan dan sebagainya, itu kira bid'ah belaka. Rujuk al-I'tisam jilid 1 muka surat 53 kumpulan ni sedikit lepas maya sikit-sikit dah. Tapi kalau serentak macam ngati pelik-pelik tu sebenarnya jadi bid'ah dah. Sebabnya tidak jadi amalan Nabi dah. Lepas tu hari kelahiran Nabi pula jadi bid'ah juga. Ni mengikut ulama Qarnati ni, tak saya mazhab Hanafi, tahu tak ingat dah. Mazhab apa, tapi ulama besar dalam mazhab juga. Okey, yang kedua ada ulama kedua, Al-Allamah Tajuddin Umar bin Ali bin Salim bin Sadaqah Al-Lakhmi Al-Iskandari. Meninggal 734 Hijrah. Ni ulama Mesir lah. Iskandariah ni. Al-Fakihani berkata, kita baca di sebenarnya Al-Fakihani lah, berkata, wala jaizun ayyakuna amalul maulid mubahan li anna al-ibtida' fi ad-din laysa mubahan bi ijma'il muslimin. Bermaksud tidak mungkin amalan maulid itu menjadi harus. Kerana mengadakan perkara baru dalam agama tidak diharuskan dengan ijma' muslimin, sekalian orang Islam. Jadi ijma' muslimin atau ijma' umat Islam ialah ijma' mereka terhadap suatu perkara. Seperti ijma' mereka tentang solat 5 waktu sebagai rukun Islam. Itu baru ijma'. Dari perkara agama ni ikut ijma' tak boleh buat lah. Perkara baru dalam agama. Cuma maulid tu satu perkara lah. Tapi bid'ah ni secara umumnya ia tak akan jadi bid'ah senang. Ia akan ditolak dulu kerana ijma' orang Islam ni baru benda-benda baru dalam agama ni merosakkan agama. Haram terasas dia. Cuma apabila bicara khusus bab maulid ni jadi khilaf lah. Tapi nak ceritanya asal-asal dia benda baru dalam agama ni orang akan tolak dulu dah. Jadi tak tolak tu apabila jadi kebiasaan dah. Asal-asal orang berasa pelik dah. Okey, kitab je Al-Mawrid fi al-amal fil amal maulid muka surat 10 dah. Orang ulama ketiga dah, iaitu Ibnu Amir Al-Hajj Al-Maliki, yakni Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad meninggal 737 Hijrah. Berkata, semua ni ulama lepas 100 lebih Hijrah dah. Sebab apa? Sebab sebelum tu tak wujud dah. Nak kritik kan, tak wujud lagi dah dalam mazhab Ahlussunnah. Wa min jumlati ma ahdathuhu min al-bid'ah wa i'tiqadihim anna dhalika min akbar al-ibadat wa izhar asy-sya'airi ma yaf'alunahu fi syahr Rabi' al-awwal min al-maulid. وقد احتوى ذلك على بدع ومحرمات جمة وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع فإن خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف al-madin wa ittiba'us salaf al-awla. Bermaksud antara bid'ah yang diada-adakan oleh masyarakat dan dipercayai mereka sebagai sebesar-besar ibadat dan sebagai sebesar syiar Islam yang paling nyata ialah maulid. Maulid yang disambut pada bulan Rabiul Awal, Maulid Rasul dah. Ia mengandungi banyak sekali perkara bid'ah dan perkara-perkara yang diharamkan. Bid'ah suku, hari suku dah. Jangan kata sama, hari tu bid'ah ni memanglah benda jadi haram, tapi bid'ah tu suku. Jadi satu benda yang orang nak pahala, tapi benda tu sebenarnya bid'ah jadi boleh jadi haram dah. Tapi haram pula tentu dah orang tahu benda tu haram dah. Dia bukan nak cari pahala, memang benda tu haram. Kerosakan ini berlaku apabila majlis maulid disertai dengan sama', yang menikmati lagu-lagu sufi yang diiringi muzik, nasyid ke apa dah, qasidah ke apa dah. Jika ia bersih daripada sama' sekalipun dan seorang hanya membuat makanan lalu menjamu orang yang dijemput supaya makan dengan niat maulid sahaja, tetap juga ia bid'ah kerana niatnya itu sahaja dah. Sama ni ia guna muzik. Ulama dulu memang pak mazhab kata muzik ni haram dulu dah. Jadi gitulah. Jadi
Tambah-tambah dia kait dengan agama pula, lagilah bid'ah ni. Ada yang anggap selawat tu mesti ada iringan muzik, qasidah ke apa ni. Kalau tu tidak jadi selawat, tu jadi masalah. Ada majlis seumpama tu. Jadi niat makan saja pun tetap bid'ah. Kerana niatnya tu dah. Niat untuk menghidupkan majlis bid'ah lah maulid. Lantaran ia seperti penambahan dalam agama dan ia tidak pernah dikerjakan oleh para salaf. Ulama 300 hijrah dan sehingga Nabi, daripada Nabi wafat hinggalah 300 hijrah tidak wujud lagi. Benda tu dia salah tak buat. Sedangkan mengikut para salaf itulah yang paling utama. Apa yang salah tak buat, kita tak buat, itulah keutamaan dah. Itulah keafdalan, keutamaan dah. Rujuk Al-Madakhal jilid 2 muka surat 2 hingga 10, Al-Hawi lil Fatawi jilid 1 muka surat 226 hingga 228. Jadi Ibn Amir Al-Hajj Al-Maliki ini merupakan salah seorang guru bagi Taqiyuddin As-Subki yang didakwa sebagai orang yang mula berdiri ketika berselawat dalam majlis maulid. Betul ke tak? Jadi Ibn Amir Al-Hajj Al-Maliki ni dia kata bid'ah, dia mahu hendak ni. Dia pula dikatakan guru kepada Taqiyuddin As-Subki, hak balas dengan balas ni Ibn Taymiyah, hak tuduh Ibn Taymiyah ni. Jadi dia pula Taqiyuddin kata tok guru dia ni orang mula-mula berdiri ketika selawat. Dulu selawat tak ada diri dah. Dan sebenarnya Kelantan selawat diri ni. Dah, Mal Rasul kat selawat berdiri ni di Kelantan saja dah. Tempat lain tak ada. Berdiri ni. Jadi kita pun pelik lah hak mana lah. Hak baca berzanji pun boleh duduk. Ni selawat ataupun berzanji cara di Kelantan ni diri. Jadi pelik lah. Jadi tidak sama ni. Jadi dia kata orang mula ni Ibn Amir Al-Hajj Al-Maliki sedekah dalam kitab dia ni memang marah cerita haram dah. Kita kena apabila orang kata kita kena tapis dulu gini ceritanya. Dalam kitab Tok Guru ni kata leh tiba-tiba orang lain kata Tok Guru ni berdiri, orang mula berdiri ketika selawat. Lepas tu jadi syariat, kau kena sungguh berdiri pun dah. Tak apalah. Yang keempat, Hafiz Abul Hasan Ali bin Fadl Al-Maqdisi Al-Maliki meninggal dengan 11 hijrah. Dalam kitabnya Al-Jami' Al-Masail berkata, ni peringkat awal-awal lagi. Mungkin Raja Muzaffar hidup dah masa tu dan dia telah menjadi pemerintah masa tu dah. Dan dia telah melaksanakan Maulid Rasul dan diketahui oleh Hafiz Abul Hasan Ali bin Fadl Al-Maqdisi Al-Maliki ni. Dalam kitabnya Al-Jami' Al-Masail berkata, Inna amal al-maulid lam yanqil 'an as-salaf as-salih. Wa innama ahdatha ba'da al-qurun ats-tsalitsah min ba'da al-qurun ats-tsalatsa fi az-zaman al-talih wa nahnu la nattabi'u al-khalf fima ahmalu as-salaf. لأنه يكفي بهم الاتباع فأي حاجة إلى الابتداع. Bermaksud, sesungguhnya amalan maulid tidak pernah dinukilkan daripada as-salafus salih. Ia hanya baru diada-adakan selepas 3 kurun pertama hijrah. Di zaman yang tidak baik. Zaman talih, bukan zaman salih ni. Dari lepas 300 hijrah ni, jadi tidak baik dah. Kita tidak mengikuti khalaf dalam perkara yang telah diabaikan oleh salaf. Kerana cukuplah golongan salaf itu untuk diikuti. Kalau begitu, apa perlunya kita membuat bid'ah? Jadi, dia salah tak buat, khalaf buat, tak salah ikutlah. Pada ikut salah ni. Lihat Maulana Abdul Syakur Mirza Pauri, Tarikh Milad, muka surat 95 hingga 99. Kita rujuk. Jumpa mana kitab Jami' Al-Masail, tak tahulah. Tapi kitab Jami' Al-Masail ini peringkat awal lagi, baru start bagus ni. Dia lawai dah. Yang kelima, Syekh Abdul Rahman bin Abdul Qadir Al-Maghribi Al-Hanafi meninggal 1191 Hijrah dalam fatwanya berkata. Ini peringkat kedua lah, 1191 dah. Inna amal al-maulid bid'ah lam yaqul bihi walam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal khulafa wal a'immah. Bermaksud, sesungguhnya amalan maulid itu satu bid'ah. Dia sebut bid'ah saja ni bid'ah keji. Tak ada orang sebut bid'ah ni maulid. Macam orang sebut tahid. Huduh lah. Jangan ada kata ada kuih tak kucing, kuih gapah sedap tu. Tak tahu sedap kira lah. Tapi asalnya mengutahid ayat ke gapah dah. Asalnya dia sebut tahid, tak comel. Tapi kalau ia iring dengan sesuatu, tenang lah. Asal-asal bid'ah tu, ia tidak baik dah. Jadi sungguhnya amalan maulid itu satu bid'ah yang tidak pernah disebut dan dibuat oleh Rasulullah SAW. Para khulafa dan juga para imam mazhab dah, tak ada. Lihat Maulana Muhammad Abdul Ghani Khan Al-Junnah di Al-Sunnah muka surat 177. Jadi mazhab Hanafi pun
Dalam fatwa dia pun menentang bid'ah ni. Yang ke-6 dia, Syekhul Islam Ibn Taymiyah Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani meninggal 708 Hijrah. Ni tuduh kata Wahabi pada hari ni jauh. Wahabi dia peringkat awal lagi dah. Dia mazhab Hanafi, mazhab Hanbali dah. Di dalam majmu' fatwanya menulis, amma ittikhadh musim ghairul mawasim asy-syar'iyyah kaba'di layali syahru Rabi'ul Awwal allati yuqalu innaha lailatul maulid aw ba'du layali Rajab أو 18 ذي الحجة أو أول الجمعة من رجب أو 8 شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها. Bermaksud menyambut suatu malam yang tidak ditentukan oleh syarak seperti malam pada bulan Rabiul Awal yang dipanggil malam Maulid, Maulid Rasul lah. Malam tertentu di bulan Rajab. Malam ke-18 di bulan Zulhijjah. Malam pertama di bulan Rajab atau malam ke-8 di bulan Syawal. Jadi dipanggil oleh orang jahil sebagai Aidul Abrar. Hari perayaan untuk orang baik dah. Semuanya adalah bid'ah yang tidak pernah dianggap elok oleh kalangan salaf. Dan tidak pernah juga mereka menyambutnya. Rujuk Majmu' Fatwa Syekhul Islam Ibn Taymiyah jilid ke-25 muka surat 298. Itu Ibn Taymiyah lah. Mazhab Hanbali dah. Dipanggil Syekhul Islam dah. Dalam mazhab Hanbali Ibn Taymiyah ni panggil Syekhul Islam. Syekh Islam dah. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, Syekh Zainuddin apa? Allah, nama apa dah? Syekh Zakaria Ansari. Syekh Zakaria Ansari dia Syekhul Islam ni. Tu mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali ni Syekhul Islam tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah lah. Mazhab Hanbali ni. Okey, yang ke-7. Ibn Hajar, jadi Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami Al-Maqi Al-Syafi'i meninggal 904 Hijrah. Ini mazhab Hanafi dan tokoh besar mazhab Syafi'i. Dan dia tunggak mazhab pada abad yang ke-1000 Hijrah ni. Jadi apa? Dah kurun ke-10 lah kita kata dah. Hijrah. Jadi 904 Hijrah ni dia ni tokoh yang kitabnya paling muktamad lah, kitab Tuhfah dah. Dah. Jadi Syekh Ramli ke apa tak boleh lawan dia lah. Kiranya dia lebih muktamad daripada semua ulama lain dalam mazhabnya di zaman dia dah. Okey, yang ketiga apa dah? Ibn Hajar Al-Haytami meninggal 974 Hijrah disebut-sebut sebagai orang tidak mengharamkan maulid pula dalam fatwa hadisiyahnya berkata. Ada orang kata dia ni penyokong sufi kuat lah. Berlawan dengan Ibn Taymiyah jugalah. Ibn Taymiyah meninggal lama dah tapi dia kritik banyak lah Ibn Taymiyah. Bila-bila gitu lah kitab fatwa al-hadisiyah ni kata apa dah? Al-maulid wal azkar allati taf'alu indana aksaraha mushtamalun ala khair ka sadaqah wa zikrun wa salat wa salamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa madahahu wa ala syarri bal syururi law lam yakun minha illa ru'yatun nisa'i al-rijali al-janibi. وبعدها ليس فيها شر لكنه قليل نادر ولا شك أن القسم الأول ممنوع للقاعدة المشهورة المقررة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فمن علم وقوع شيء من الشر فيما يفعله من ذلك فهو عاصم وبفرض أنه عمل ذلك خيرا Farubbama khairuhu la yusawi syarruh. Bermaksud majlis maulid dan zikir yang diadakan di kalangan kita kebanyakannya mengandungi kebaikan seperti sedekah, zikir, selawat dan salam serta pujian-pujian kepada Nabi SAW. Dia juga mengandungi keburukan, malah banyak keburukan lagi. Dia kata gitu. Bila-bila ada kebaikan, ada keburukan, malah banyak keburukan lagi. Walaupun tidak ada padanya selain daripada pergaulan di antara wanita-wanita lelaki asing semata-mata dah. Dia capur tindak jantan ni. Sekadar capur saja pun tak ada ngorak lagi pun kira buruk dah ni. Dalam setengah majlis pula tidak ada langsung keburukan tapi seperti itu jarang sekali adanya. Dah. Ibn Hajar Al-Haytami kata tak ada keburukan dalam majlis maulid ni, jarang benar berlaku dah. Tidak syak lagi bahawa majlis maulid dan zikir seperti tersebut sebagai bahagian pertama itu terlarang berdasarkan kaedah fiqh terkenal yang bermaksud menolak kerosakan itu lebih diutamakan daripada menarik kebaikan. Kalau sekali ada maulid, sekali tak maulid. Maulid-maulidnya sekat awal-awal lah. Takut terbuat benda yang ada unsur tak baik dalam maulid.
Sesiapa yang mengetahui akan berlaku suatu kerosakan dalam majlis yang diadakannya, maka ia derhaka dan berdosa dah. Walaupun majlis maulid dah. Andai kata sahaja yang melakukan sesuatu kebaikan dalam majlis itu, namun mungkin juga kebaikannya tidak menyamai keburukannya. Benda baik tapi keburukannya ketimbul pada masa akan datang kah? Oleh orang lain dia terkawal lah. Mungkin orang lain waktu tak terkawal, jadi haram juga dah. Rujuk Allah fatwa al-hadisiyah muka surat atas 9. Jadi macam kritik juga dah. Tak setuju juga. 5, 6, 7, 8. Ke-8. Syekh Muhammad bin Abdul Salam Asy-Syuqairi Al-Masri dalam bukunya As-Sunan wal Mubtada'at meninggal dunia selepas 1352 Hijrah. Berkata ni Syekh Masri ni. Dikata ittikhadh maulidihi musiman wal ihtifal bihi bid'atun munkarah dalalah. لم يرد بها شرع ولا عقل ولو كان في هذا خير فكيف يفعله ولا عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين بتابعهم والإمة وأتباعهم لا شك أنه ما أحدثه إلا المتصوفون الأكالون أصحاب البدع. Ini kata Syekh Masri. Bermaksud menyambut maulid Nabi SAW sebagai satu perayaan adalah maulid munkarah, yakni bid'ah yang keji, yang jelek dan perlu dibantah, dan kesesatan yang katanya. Tidak ada dalil syarak dan dalil akal untuknya. Sekiranya memang ada kebaikan padanya, bagaimana boleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sekalian sahabat, sekalian tabi'in, para imam-imam mazhab sana dan pengikut-pengikut mereka tidak sedar tentangnya sehinggalah sampai dekat kurun ke-7 dah. Mereka tu kurun ke-3 Hijrah lagi dah. Tak timbul sampai kurun ke-7 baru timbul dah. Dah. Tidak syak lagi bahawa hanyalah hasil rekaan ahli sufi yang suka makan dan ahli bid'ah saja. Rujuk As-Sunan wal Mubtada'at muka surat 39. Poin utamanya nak makan. Jadi buat bid'ah nak makan dah. Yang ke-9. Allamah Muhammad Rashid Ridha meninggal 1304 Hijrah. Dalam fatwanya berkata ni Syekh Azhar juga dah. Ulama Azhar lah. هذه المولد بدعة بلا نزاع وأول من ابتدع الاجتماع لقراءة قصة المولد النبوي أحد الملوك الشراكسة بمصر ولم نطلع على قصة من قصص المولد النبوي الشريف إلا ورأينا فيها كثيرا من الأخبار الموضوعة. Bermaksud maulid yang diadakan ini tiada sebarang keraguan tentang bid'ahnya. Dah, tak ada keraguan. Ni ulama usul Azhar. Orang yang mula-mula mengadakan perhimpunan untuk membaca kisah-kisah maulid Nabi SAW adalah salah seorang raja daripada puak-puak Sirkasia di Mesir. Banyak daripada kisah maulid Nabi SAW yang kita lihat berpunca daripada hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu dah. Ya, fatwa Allamah Rashid Ridha jilid 4 muka surat 1242 dan 1243. Itu ke-9. Ke-10. Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i, bekas mufti besar Mesir, meninggal 1304 Hijrah. Nah, lebih kurang Syekh Rashid Ridha nah. Dalam bukunya Ahsan al-Kalam berkata, "Wa ma kanat al-maulid ta'rifu fi dawlatil Islam min qibal al-Fatimiyyin wa anta idza 'alimta ma kana ya'maluhu al-Fatimiyun wa muzaraf ad-din fi al-maulid an-nabawi juzimat bi annahu la yumkin an yahkuma 'alayhi bil hal." Bermacam-macam bid'ah maulid yang tersebut itu tidak pernah diketahui dalam negara Islam sebelum pemerintahan Fatimiyyin di Mesir. Sebelum kerajaan Syiah tu pada 362 Hijrah. Lepas tu baru timbullah maulid lepas tu dah. Dan jika engkau mengetahui apa yang dibuat oleh kerajaan Fatimiyyin dan Raja Muzaffar ngangkat sunnah dalam perayaan maulid Nabi SAW, nescaya engkau yakin bahawa tidak mungkin ia akan dihukum halal. Jadi di Syekh Mufti besar ni ada Mufti besar Mesir, bukan Arab Saudi ke apa, dan Mufti besar Mesir kata kalau mau tahu apa yang dibuat oleh Fatimiyah, kerajaan Syiah Ismailiyah Fatimiyah ni, dan juga Raja Muzaffar yang ahli bid'ah ahli sunnah, ada dalam kalangan ahli sunnah ni yang buat benda pelik-pelik. Dah. Jadi dia tak akan kata halal dah, dia kata haram lalu. Ni Syekh Azhar, bukan Mufti Arab Saudi ke apa dah. Lama dah. Yang ke 10 ke 11 ni, Syekh Muhammad bin Utsaimin meninggal 1401 Hijrah ni baru dah. Dalam kitabnya Al-Qawl Al-Mufid berkata, Al-ihtifalu bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-wajhi al-ma'ruf bid'atun zahirah. لأنه لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع قيام المقتضى له وعدم المانع منه.
Bermaksud, merayakan maulid Nabi SAW dengan cara yang ma'ruf itu adalah bid'ah yang nyata. Kerana ia tidak diketahui di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya pun. Padahal sebab untuk mengadakannya ada juga pada masa itu dah. Pada zaman Nabi, boleh Nabi nak sambut maulid dah. Ada sebab baru orang tahu dah. Dan tiada pun halangan untuk melakukannya. Nabi tak rasa terancam kalau ataupun bahaya kalau dia laksanakannya. Rujuk Al-Qawl Mufid jilid 1 muka 386 hingga 387. Yang ke-12 nah. Syekh Hamud Tuwaijiri dalam risalahnya bernama Ar-Raddu 'alal Qawi 'alal Rifa'i wal Majhul wa Ibn al-Alawi telah menolak dan membatalkan hujah-hujah orang yang mendukung amalan maulid. Syekh Tuwaijiri ni suhulah. Antara lainnya beliau menulis, wa mimma yadullu 'ala anna 'idul maulid bid'atun wa dalalatun anna Allah syara'a li hadhihi al-umma 'ala lisan nabiyha sab'atu a'yadin fi sab'ati ayyam wa huwa yaumul jum'ah wa yaumul fitri wa yaumul adha wa yaumul arafah wa ayyam at-tasyrik. Salah satu dalil yang menunjukkan bahawa perayaan maulid adalah bid'ah dan suatu kesesatan ialah Allah telah mensyariatkan menerusi lidah Rasulnya Muhammad SAW 7 perayaan. Ini jadi Nabi Gazek melalui dengan izin Allah. Syariat Allah bahawa 7 perayaan ini yang boleh sambut. Dan 7 hari semuanya iaitu hari Jumaat pertama, hari raya kedua, hari puasa, hari Raqabah, hari Haji 10 Zulhijjah, dan hari Arafah 9 Zulhijjah, dan hari Tasyrik iaitu hari ke-12, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi semua sekali ni kata 7 perayaan dalam Islam tak boleh tambah. Rujuk Ar-Radul Qawi 'ala Rifa'i wal Majhul wa Ibn al-Alawi muka surat 103. Syekh Hamud Tuwaijiri telah mengemukakan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW tentang hari-hari itu sebagai hari raya. Khususnya hari raya puasa dan hari raya haji lah. Walaupun hari raya selain hari raya puasa dan hari raya haji tidak 100% sama hukumnya dengan dua hari raya tersebut. Tetapi ia disebut juga oleh Rasulullah SAW sebagai hari raya juga. Nabi sebut hari Jumaat, keluarga apa dah. Sedangkan tidak ada tersebut dalam mana-mana hadis pun hari kelahiran baginda sebagai hari raya. Jadi, dalam hadis Nabi tak ada sebut pun hari tertentu sebagai hari raya Nabi dah untuk Nabi sambut. Tak ada. Kalaulah hari kelahiran Rasulullah SAW juga menurut syariat merupakan salah satu hari perayaan, tentu ia juga disebut oleh baginda seperti baginda telah menyebutkan yang lain-lain tadi dah. Jika ada siapa memakai kaedah istihsan untuk menyeraikan hari kelahiran Nabi SAW juga sebagai hari raya, berarti dia telah membuat syariat Allah sendiri dah. Dia buat syariat Allah, kata istihsan lebih baik dah. Dan berkenaan orang seperti itulah Imam Syafi'i berkata man istahsana faqad syarra'a. Maksud siapa yang menetapkan hukum berdasarkan apa yang dipandangnya elok, istihsan berarti telah membuat syariat sendiri dah. Dia Al-Ghazali Al-Mustasfa muka surat 71, Tajuddin As-Subki Asbah wan Nazair jilid 2 muka surat 94, dan Al-Qarafi Anwarul Buruk fi Anwa'il Furuq jilid 4 muka surat 45 dah. Kat mana kita nak berhenti? Di mana? Lagi dah. Ke-12 dah. Komentar ke-12 dah. Sebagian besar daripada para ulama yang didakwa sebagai pendukung sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengharuskannya, bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang elok dan baik pula, sebenarnya tidaklah mendukungnya secara mutlak. Kita tengok jadi kehujah ni ulama-ulama yang sokong pun kita tengok tidak sepenuh hati dah. Ada seolah ada syarat, ada perkara-perkara tertentu dah. Mereka mendukungnya dengan syarat-syarat tertentu lah, bukan sekadar boleh saja, ada syarat tertentu lah. Kerana pada fikiran mereka ia telah pun wujud dalam masyarakat Islam secara merata, secara menyeluruh dan disambut di merata tempat. Di setengah negara Islam pula, hari Maulid itu dijadikan sebagai salah satu hari cuti umum. Pak kita pada cuti umum. Oleh kerana sambutan itu mengandungi banyak juga unsur-unsur yang baik juga, maka selagi ia tidak dieksploitasikan seperti yang berlaku di zaman mutakhirin ini, dan seperti dilakukan oleh pelopornya Raja Muzaffar zaman dahulu, Bazir dengan bid'ah lagi, diharapkan sambutan itu akan mendatangkan sedikit sebanyak kebaikan pada umat Islam lah. Itu anggapannya, hak kata boleh lah. Apalagi kalau ia hanya diisi dengan tazkirah sahaja tentang sejarah kelahiran Rasulullah SAW secara khusus, atau sejarah hidup baginda secara umum saja dah. Di samping bersedekah, memberi makan pada fakir miskin dan sebagainya dah. Setengah kata, okey tu lah. Okey tak? Orang yang beriroi sangat hendak menjadikan sambutan Maulid sebagai salah satu perayaan dalam Islam dan sebagai salah satu syiar Islam yang terpenting hari ini, kadang-kadang secara melampau-lampau memperbanyakkan jumlah bilangan para ulama yang menyokong amalan Maulid itu dah. Kadang-kadang berhujah
Dibawa ulama Ibn Hajar Al-Haytami ke Taqiyuddin ke Hamid Tuwaji. Habis boboh padahal orang tu datang berlaku dah. Jadi mereka dikatakan sampai melebihi 70 orangnya sokong maulid dah. Kononnya dah. Malahnya dalam 70 lebih nama yang dikemukakan itu tidak kelihatan nama seorang pun sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in radhiyallahu. Tidak tersebut juga nama seorang pun para imam atau para imam mujtahidin, pak mazhab dan muhaddis yang terkemuka. Tak ada. Syekhul Hadis Maulana Sarfaraz Khan Safdar, seorang tokoh ulama hadis terkenal di Pakistan berkata, nama-nama yang disebut-sebut hanyalah nama-nama orang sufi yang menurut Imam Ahmad Sirhindi Mujaddid Al-Thani, seorang tokoh sufi terkenal di India. Amalan mereka tidaklah boleh jadi hujah dalam bab halal dan haram. Jadi Syekh Maulana Imam Ahmad Sirhindi Mujaddid Al-Thani ni, tokoh sufi terkenal di India, dia ni sufi ni. Bila dia sufi pun dia kata masa sambutan maulid tu dia tak setuju jugalah. Dia kata apa? Amalan mereka tidaklah boleh jadi hujah dalam bab halal haram. Amalan orang sufi, amalan orang-orang amal ni tidak jadi hujah dalam bab halal haram dalam hukum ni. Kalau pun ada ulama muhaqqiqin yang dikemukakan, maka hanyalah orang-orang yang telah menjadi mangsa kesilapan qiyas yang fasik. Kalau dia bawa dah ada seorang, dua, tiga orang ulama hak boleh salah qiyas, qiyas fasik kata ni. Ramai pula daripada mereka hanya yang menganggap elok memberi makan kepada fakir miskin pada hari itu saja dan membuat sedikit tazkirah tentang kelahiran Rasulullah SAW saja. Tak ada cara qasidah ke apa dah. Itu penasyid. Setengah daripada mereka pula hanya terdiri daripada orang yang semata-mata berasa gembira dan menyatakan kegembiraannya dengan cara masing-masing sahaja dah. Ada juga dah. Lihat Roh Sunat muka surat 165 hingga 166. Lagi-lagi kan. Seletih. Sekarang kat mana? Okay, sambung lagi 13 dah. Polis ingin mengemukakan beberapa contoh kenyataan para ulama terkenal dan dianggap muktabar yang dikatakan telah setuju dan bersetui sambutan Maulid Rasul. Di samping membuat sedikit komentar dan ulasan terhadapnya. Daripada kenyataan mereka, anda akan dapat melihat apakah bentuk maulid yang diharuskan ataupun dianggap dianggap elok oleh mereka tu dah. Jadi tidak semua majlis maulid. Ada yang anggap elok tu jenis mana dah. Contoh pertama, Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, yakni Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani meninggal 852 Hijrah. Dinukilkan telah berkata, aslu amalil maulid bid'atun lam tunqal an ahadin minas salifi as-salih minal qurun ats-tsalatsah walakinnaha ma'a dhalika qad istamalat ala mahasina wa diddiha. Faman taharra fi 'amaliha al-mahasina wa tajannaba diddaha kana bid'atan hasanatan wa illa fala. Termasuk asas amalan maulid adalah bid'ah yang tidak pernah dinukilkan ada siapa pun yang menyambutnya. Ibn Hajar kata dah. Daripada kalangan soleh tak ada. Pada 3 kurun pertama Islam tak ada dah. Tetapi ia mengandungi kebaikan dan keburukan. Sesiapa yang melakukan perkara yang baik dalam amalan maulidnya dan menjauhi perkara sebaliknya, maka ia adalah bid'ah hasanah. Jika tidak, maka tidak hasanah. Lihat Al-Hawi Lil-Fatawi, jilid 1, musak 209. Okey, berapa baris lepas kenyataan di atas? Ni seolah macam sokong dah. Boleh buat dah. Jadi, berapa baris lepas kenyataan di atas, beliau dinukilkan berkata, wa amma ma yu'malu fihi fayambaghi an yaqtasara fihi ala ma yufhimu asy-syukra lillahi ta'ala min nahwi ma taqaddama dhikruhu min at-tilawati wal it'ami was sadaqati wa insyadi syai'in min al-mada'ihi an-nabawiyyati waz-zuhdiyyati wal al-muharriqati lil qulubi ila fi'lil khairi wal 'amali lil akhirah. Wa amma ma yatma'u dhalika min as-sama'i wal lahwi wa ghairi dhalika fayanbaghi an yuqala ma kana min dhalika mubahan bihaythu yaqtadi as-surura bidhalika al-yawmi la ba'sa bi ilhaqihi bihi. Wa ma kana haraman aw makruhan fayumna'u wa kadza ma kana khilaf al-awla. Intaha.
Bermaksud adapun berkenaan dengan apa yang diamalkan padanya maka sayaganya dilakukan hanya apa-apa yang menyatakan kesyukuran pada Allah saja. Kalau nak sambut juga sekadar mengatakan kesyukuran pada Allah. Seperti membaca Quran, menjamu makan, bersedekah, mendendangkan sedikit daripada syair-syair pujian pada Nabi SAW. Atau ungkapan-ungkapan kezuhudan yang dapat mendorong hati melakukan kebaikan dan beramal untuk akhirat saja dah. Kalau nak buat begitu sambutan maulud. Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu sufi, menikmati hiburan dan lain-lain, seumpamanya pula jika termasuk dalam yang diharuskan dan hanya sekadar untuk menimbulkan kesukaan pada hari itu sahaja, maka tidak mengapa dilakukan dah. Nasyid-nasyid ke apa dah. Sekiranya termasuk dalam hal yang haram atau makruh, maka hendaklah dilarang. Demikian juga kalau ia merupakan sesuatu yang khilaf aula. Dah. Maulid tinggal juga dah. Khilaf Allah ialah meninggalkan sesuatu yang lebih elok dilakukan atau melakukan sesuatu yang lebih elok ditinggalkan dan tidak ada pula larangan yang terang tentangnya seperti solat duha. Jadi itu masuk khilaf Allah. Maksudnya benda je. Khilaf tapi maulid kita tinggal lah. Okay, demikianlah kenyataan Hafiz Ibn Hajar dinukilkan oleh Suyuti dalam bukunya Al-Hawi lil-Fatawi. Jadi puas penulis mencari kenyataan dinukilkan di atas dalam karangan-karangan Hafiz Ibn Hajar sendiri. Okey, orang kata Ibn Hajar berkata tu rujuk mana? Dah. Semua tu rujuk dalam kitab Al-Hawi lil-Fatawi. Saat ni pun kita baca memula apa? Al-Hawi lil-Fatawi Imam Suyuti. Dan hak yang kedua, ni kenyataan yang kedua pun rujuk daripada kitab Imam Suyuti juga, iaitu Al-Hawi lil-Fatawi. Puas penulis ni, siapa dia? Maulana Asri lah. Puas penulis ataupun Maulana Asri mencari kenyataan yang dinukilkan di atas dalam karangan-karangan Hafiz Ibn Hajar sendiri, cari pencari namun ia tidak dijumpai dia, tidak ditemui. Oleh kerana Hafiz Jalaluddin As-Suyuti seorang yang dipercayai, maka para ulama kemudian menukilkannya daripada beliau saja dah. Pakai cari ke dia lah, tak cari kitab sebenar lah. Dan jika diterima kenyataan itu memang kenyataan Hafiz Ibn Hajar berdasarkan kepercayaan kita kepada Jalaluddin As-Suyuti, penulis dapat menyimpulkan beberapa perkara berikut daripadanya lah. Kalau kita percaya kat beberapa perkara. Pertama Hafiz Ibn Hajar sekali seperti juga ulama-ulama yang lain menyatakan sambutan atau perayaan maulid itu memang suatu perkara bid'ah. Jadi semua sepakat kata bid'ah ni. Asalnya tak maulid. Ia memang boleh wujud pada 3 kurun pertama Islam yang merupakan zaman hidupnya as-salafus soleh, yang disaksikan oleh Rasulullah SAW sebagai zaman yang terbaik umat ini dalam hal ehwal keagamaan. Dalam bab agama, maulid kita tiru hak salafus soleh. Mereka buat, kita buat. Mereka tinggal, kita tinggal lah. Yang B, yang kedua, sambutan maulid mengandungi kebaikan dan keburukan dan ia telah pun ada di zaman Hafiz Ibn Hajar lah. Yang ketiga, orang yang menyambut maulid itu sehingga hanya melakukan apa-apa yang menyatakan kesyukuran pada Allah sahaja. Seperti membaca Quran, menjamu makan, bersedekah, mendendangkan sedikit daripada syair-syair pujian kepada Nabi SAW dan ungkapan-ungkapan kezuhudan yang dapat mendorong hati melakukan kebaikan dan beramal untuk akhirat. Ini katalah. D. Sambutan maulid yang mengandungi perkara yang baik-baik dan sunyi daripada perkara-perkara keji juga termasuk dalam bid'ah hasanah. Istilah bid'ah. Jadi itulah tak ada benda tak maulid, ikir bid'ah hasanah. Istilah bid'ah hasanah yang digunakan oleh Hafiz Ibn Hajar untuk sambutan maulid di sini sebenarnya adalah berdasarkan apa yang dinukilkan daripada Jalaluddin Suyuti semata-mata. Sebenarnya istilah ini untuk sambutan maulid tidak pernah ditemui telah digunakan oleh Hafiz Ibn Hajar dalam mana-mana kitabnya sama sekali. Jadi apa hak nukil ni, hak kata bid'ah hasanah Hafiz Ibn Hajar kata Ibn Hasanah, tak jumpa dah kitab dia dah. Kalau ada pun tak jumpa lah. Cari tak jumpa hak Ibn Hajar kata bid'ah hasanah. Istilah bid'ah hasanah kepada maulid ni tak ada dah. Ya, jika diterima sekalipun penggunaan istilah itu, maka ia tertaluk kepada pengisiannya lah. Tengok isi kandung ke apa nak cerita dah. Jika ia diisi dengan amal-amal yang bersesuaian dengan ajaran Islam secara umumnya, maka bolehlah ia dikatakan sebagai bid'ah hasanah lah. Kalau dia tidak ada unsur merosakkan. Kat mana kita? Nanti nak sambung habis kan. Saya rasa nak berhenti nak. Tak tahu nak berhenti mana. Jauh sangat. Tak apalah, sekat itulah perbincangan kita. Sampai D dulu lah. Kita sambung. Wallahu'alam. Subhanakallahumma hamdika. Subhanakallahumma hamdika. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agak